Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni jadi isu yang cukup menarik untuk kita ambil manfaat sama-sama. Ada satu kritikan daripada Dr. Rozami kepada satu kumpulan yang menganggap diri mereka sebagai research group tetapi membuat mungkin dianggap sebagai satu masalah di dalam isu akademik. Jom kita dengar kritikan daripada Dr. Rozami Ramli. Ada satu aliran ni, satu grup ni, dia kata dia research group. Tapi research group dia asal khilaf je dalam penilaian, kita kena ambil yang paling ringan, yang paling dia suka. Contohlah, ulama ni kata dhaif, ulama ni kata palsu. Ambil yang dhaif. Kita tak boleh nak hukum dhaif. Kita kena ambil yang ringan ni, kita ambil. Ini bukan research. Research bila seorang kata dhaif, seorang kata palsu, kena tengok. Sama macam hadis yang kita bincang sebelum ni. Bila diriwayatkan dalam hadis dikatakan tazawwaju wa la tutalliqu fa inna at-talaq yahtazzu minhu al-arash. Menikahlah kamu, jangan bercerai kerana bercerai menyebabkan arash bergegar. Hadis tu perawinya Amr bin Jumaih itu hampir sepakat ulama jarh wa ta'dil mengatakan dia ini dituduh sebagai pemalsu hadis. Tiba-tiba adalah satu ulama nama dia As-Sakhawi mengatakan hadis ni dhaif. Terus ada satu orang kata, Rora ni tu masalah dia. Ada khilaf tapi tak nak berlapang dada. Ambillah yang dhaif. Kenapa tak bagi tahu dhaif? Dhaif yang diletakkan oleh Sakhawi tu kita kena tengoklah. Kenapa dia kata dhaif? Kan? Bahkan Al-Syekh Abu Ghuddah, Abdul Fattah Abu Ghuddah, ketika meletakkan muqaddimah tahqiq kitab Al-Masnu', dia buat satu statement yang sangat-sangat berani. Ini boleh buat kajian jugalah untuk PhD. Dia kata mana-mana kitab-kitab yang membahaskan tentang al-mawdu'at, mengumpulkan hadis-hadis palsu ni, kalau dalam kitab tu disebut la yasih atau la yasbut, tak sahih ataupun tak sabit, ia adalah petanda palsu. Ini yang dibuat oleh Abu Ghuddah. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dia bukan aliran Saudi ni, dia aliran Sufi. Sufi. Dia Syria. kecenderungan dia kepada Sufi, dan dia buat satu statement yang sangat berani. Maksudnya kalau dalam kitab-kitab yang menghimpunkan hadis-hadis palsu ni disebut bukan sekadar palsu je, la yasih, la yasbut. Dia kata kebiasaannya hadis-hadis seperti Isyarat ini kepada palsu. isyarat kepada palsu. Jadi bila Imam Sakhawi kata dhaif, yang ni kata palsu, kita nilailah. Pasal apa dia kata dhaif? Oh, sebab ada perawi ni. Perawi ni apa statusnya? Yutahambil kadhib, dituduh pendusta. Maka hadis tersebut dinilai sebagai palsu lah. Paling tidak pun sebagai matruk, terlalu teruk. Dan kita kena tahu, palsu sebahagian daripada dhaif. Sebab dhaif ni payung besar. Dalam tu ada dhaif ringan, ada dhaif berat, ada palsu. Disebut oleh Al-Imam Al-Iraqi, disebut juga oleh Al-Imam Suyuti. Palsu adalah seteruk-teruk hadis dhaif. Jadi kalau Sakhawi sebut dhaif, orang lain sebut palsu, tak ada percanggahan pun. Kita ambil lah dhaif tu dengan makna dhaif yang besar, kan? Kita ambil yang besar. Saya nak bagi satu contoh. Ini mungkin mengejutkan sikit lah. Ada satu hadis yang kita biasa dengar, ustaz kita biasa baca. Saya kunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Abu Hanifah fa huwa siraju ummati. Kan? Hadis ni dikatakan Nabi SAW bersabda, akan muncul di kalangan umat aku ni seorang lelaki nama dia Abu Hanifah. Dia adalah pelita umatku. Hadis ni kalau kita baca dia ada dua sanad. Sekadar yang kita tengok ada dua sanad. Satu riwayat jalur Anas, satu riwayat jalur Abu Hurairah. Riwayat jalur Anas palsu kerana ada Ma'mun Al-Harawi dalam tu. Riwayat Abu Hurairah ni ada seorang perawi nama dia Al-Buraqi, juga dituduh sebagai pemalsu. Tapi menariknya, hadis yang dikatakan memuji Abu Hanifah ni telah dinilai ada asal oleh Al-Imam Al-Aini dalam kitab dia Maghanil Wa huwa Akhlaq. Hanafi. Wa huwa Hanafi. Sehingga dia kata banyak jalur-jalur ni mimma yadullu ala anna lahu asla, dia kata. Oleh kerana jalurnya banyak menunjukkan hadis ni macam ada asal. Dia mengatakan ada asal, maksud dia tak setuju orang yang kata palsu. Dan hadis ni kata Al-Imam Al-Hakim bukan hanya memuji Abu Hanifah. Mencela. Waktu Al-Bauraqi membaca hadis ni dekat Khurasan, betul dia puji Abu Hanifah. Tapi apabila dia pergi ke Iraq, tak silap, bila dia pergi ke Iraq Di tak silap. Khurasan yang di Khurasan Atba' Syafi'i berkembang. So dia baca pula hadis, saya kunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Muhammad bin Idris fa huwa adarru ala ummati min iblis. Akan muncul di kalangan umat aku seorang lelaki namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dia lebih mudarat pada umatku berbanding iblis. Riwayat tu datang daripada perawi yang sama. Jadi sekarang ni kalau kita nak kata khilaf aja dalam penilaian tak boleh hukum palsu, ustaz-ustaz yang dalam research group ni kena convert kepada mazhab Hanafi kerana mazhab Syafi'i lebih mudarat. Menurut riwayat ni mudarat daripada iblis. Research apa ni? Itu yang pertama.
Yang kedua, ambil mukadimah orang, lepas tu hukum semua bukan palsu. Sebab apa? Ini benda dibuat oleh pengkaji-pengkaji depa ni. Dia kata, oh kalau hadis ni palsu, kami tak setuju hadis palsu. Kalau hadis ni palsu, kenapa Imam Suyuti masukkan dalam Jami' Saghir? Kerana Imam Suyuti dah letak dalam mukadimah Jami' Saghir, dia tak akan masukkan hadis palsu dalam ni. Jadi bila ada dalam tu, maka tak jadi palsu lah. Sebab dah awak apa tu. Mana ada orang guna mukadimah sebagai satu pemutus? Ibn Hibban buat mukadimah, orang nilai. Ibn Khuzaimah buat mukadimah, orang nilai. Imam Muslim buat mukadimah, orang nilai. Al-Bukhari pun. Imam Bukhari kata, aku akan masukkan dalam kitab aku ni sahih. Yang sahih sahaja pun orang nilai. Daraqutni mai kritik pula. Kau Maksudnya orang tak terima mukadimah seorang alim ni sebagai satu kaedah umum. Tak, no perbincangan, tutup pintu. Sebab itu Al-Ghumari mengarang kitab Al-Mughir. Al-Bukhari itu Asy'ariyah. Al-Ghumari adalah tokoh sufi, bukannya tokoh salafi daripada Saudi, dia daripada Maghribi. Anti-salafi. Asy'ariyah lagi. Asy'ariyah lagi. So, dia tulis satu kitab Al-Mughir, menghimpunkan hadis-hadis palsu yang diletakkan oleh Imam Suyuti dalam Jami' Saghir. Dia himpun satu tempat hadis palsu. Dan baca bahasa Ghumari dalam tu kepada Suyuti. Sangat-sangat keras. Tajam. Dan tegas dan tajam. Kita malah nak nukil. Sekali orang kata kita, setara kita sebut macam ni pun orang kata kita biadab lah. Boleh baca kitab Mughir. Ghumari tak baca mukadimah. Dia kritik, dia kata bagaimana seorang tokoh yang mengatakan berjanji nak selamatkan kitab daripada hadis palsu, memasukkan hadis seperti ini. Dia tidak menyempurnakan janji. Ini disebut oleh Al-Ghumari. Dan ulama-ulama sejak dulu mereka tak jadikan kehebatan tokoh itu sebagai penentu hadis. Ini satu. Dibaca Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, mazhab Syafi'i. Apa An-Nawawi kata, jangan kamu heran kerana solat raghaib itu adalah ihya dan tibbul qulub, maka kamu mengamalkannya. Sebenarnya bulan Rajab ni. Dan Imam An-Nawawi kata, qatalallahu wadi', Allah Taala hukum kepada orang yang tak ada. Dan dia kritik sebutan hadis itu dalam Ihya Ulumuddin. Itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kerana mereka kadang-kadang mereka kata, oh cukuplah, kita siapa nak kritik dia. Dia kalau kira macam tu, tak ada hadis, semua kita hadis tu sama ajalah. Kan semua kita hadis tu lebih alim daripada kita. Dan ini adalah isu yang mesti kadang-kadang orang awam mereka tak faham latar ni. Okey, baik, alhamdulillah kita telah tonton bagaimana Dr. Ruzaimi Ramli telah membuat kritikan kepada satu kumpulan yang menganggap mereka sebagai research group tetapi tidak beramanah di dalam research mereka sendiri, sehingga mereka mungkin tidak ada manhaj yang kuat di dalam bab ini, sehingga dia akan memberikan akibat kepada orang awam, orang yang tak berilmu ataupun orang yang baru nak belajar, sehingga mungkin berlaku kekeliruan kepada orang awam. Sedangkan apabila kita kata ilmu hadis, ia sangat-sangat kritikal, ia sangat-sangat perlu kepada penelitian yang telah dilakukan oleh para ulama kita, bukan baru hari ini tetapi ia telah bermula sejak zaman dulu sehingga ke hari ini. Dan bukan di dalam satu kelompok saja, ia berlaku dalam semua kelompok ulama-ulama hadis, sama ada di golongan sufi, golongan salafi, golongan asy'ari dan sebagainya. Semuanya menggunakan etika-etika hadis apabila membincangkan isu-isu disiplin hadis. Bukan sekadar asal kitab sebut, asal ada ulama sebut, semuanya dikira sebagai tak boleh dipertikai dan mesti diterima. Wallahu ta'ala alam, sahabat. Saya harap video hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita, dan saya nak ajak anda untuk kita meningkatkan kefahaman kita, upgrade ilmu hadis kita dengan kita membeli buku Sahih Al-Bukhari. Harga RM655, saya letakkan link dekat bawah. Tapi kalau anda nak dapatkan secara ansuran, anda boleh dapatkan dengan harga RM59.90, tapi hanya terhad kepada 200 orang sahaja. Segera untuk daftar pada hari ini. Link saya letakkan dekat bahagian description. Sahabat-sahabat, saya juga nak hargai anda dengan memberikan satu stiker khas Syihabuddin Ahmad yang anda tak boleh dapat dekat kedai-kedai, yang khusus saya buat untuk anda. Anda boleh check out untuk dapatkan stiker ini di bahagian description di bawah. Khas untuk anda yang telah follow Syihabuddin Ahmad sejak penubuhannya tahun 2010. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.